A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini masih lagi Allah Taala memberi dan mengekalkan kepada kita nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita sebelum daripada ini. Semoga-moga kita menjadi hamba-Nya yang beriman dan yang percaya, dan seterusnya segala aktiviti dan amalan yang kita kerjakan ini boleh menjadi sebagai simpanan, boleh menjadi sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dihormati, dikasihi tuan pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, dan sahabat live kita pada malam ini. Semoga kita semua berada dalam lingkungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan kuliah kita pada malam ini, marilah kita sama-sama berniat iktikaf dalam masjid ini. Semoga kita diberi ganjaran dan pahala yang lebih banyak lagi. Kemudian kita sama-sama menyuci dan mengikhlaskan hati kita dalam pengajian kita pada malam ini. Semoga-moga ianya akan menjadi, walaupun sedikit kita belajar, tetapi dengan niat dan juga tujuan dan ikhlas itu, Allah Ta'ala menambah ataupun membesarkan lagi pahalanya. Tuan-tuan dan puan, kita masih lagi membicara mengenai dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan kita ini. Ada dua, kita sebut dah, iaitu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa besar kita pun telah ambil pada pertemuan yang telah lepas. Begitu juga dengan dosa kecil telah pun kita ambil, tetapi ada sedikit lagi baki, iaitu kata tuan pengarang kitab kita ini, dosa-dosa yang kecil ini dia tidak menjadi kecil sekiranya ataupun dengan sebab yang tertentu, ataupun kita kata dengan sebab-sebab yang berikut ini, maka dosa yang kecil itu tidak menjadi kecil lagi. Mana? Yang pertama, sekiranya kita beristimrar ataupun beristisrar, kita sentiasa mengekali wal mudawamati, dan sentiasa berkekalan, beristiqamah melakukan dosa-dosa yang kecil itu, maka dosa yang kecil itu tidak lagi menjadi kecil. Lalu dia datangkan dengan kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata la kabirata ma'al istighfari wala saghirata ma'al israri. Tidak ada dosa yang besar itu akan menjadi ataupun menjadi besar selama-lamanya sekiranya kita sentiasa beristighfar kepada Allah. Dan dosa yang kecil itu tidak akan menjadi kecil selama-lamanya selama mana kita itu berkekalan dengannya ataupun di dalamnya. Dosa kecil, tetapi bila kita berkekalan dengan dosa tersebut, lama-lama dia menjadi besar. Maka bandingan yang kita boleh buat hak mudah kita faham, seperti apa? Seperti bukit lah. Bukit ataupun anak bukit, daripada mana dia menjadi anak bukit itu? Bukankah kerana daripada himpunan batu-batu yang kecil? Tak, batu-batu yang kecil, kemudian tambung lagi, lama-lama jadi besar. Pujangga ataupun kata-kata orang tua kita dulu, dia kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tu kita buat tu dosa kecil ya, tapi banyak kali kita buat dalam sehari.
Tak, maka cukup seminggu banyak dah. Cukup sebulan banyak lagi. Begitulah seterusnya. Sebab tu dia kata Ibnu Abbas, dosa besar itu tak akan besar selama-lamanya sekiranya kita ini sentiasa mengulang-ulang perkataan istighfar. Kemudian dosa kecil itu tak akan menjadi kecil selama-lamanya kalau sekiranya kita bersentiasa ataupun mengekali di atas melaku ataupun membuatnya. Tak ada kecil. Gitu. Kemudian sebab yang kedua, sebab yang kedua, dosa yang kecil itu tak menjadi kecil. Mana sebab lagi? Sebab yang kedua, dia kata al-istisghar ataupun istisgharul maksiyati wal ihtiqariha. Al-istisgharul maksiyati wa ihtiqaruha. Yang kedua, apabila seseorang itu memandang kecil, istisghar daripada perkataan saghir, kecil. Istisghar makna memandang kecil, memandang tak ada nilai. Buat apa tu? Sembahyang sunat je. Je sembahyang sunat. Jangan. Saya dah sebut dulu, mengatakan dan mengaitkan kata-kata ulama kita, walaupun ianya sunat, sekiranya kita tak nak melakukannya, tak nak buat, jangan kata sembahyang, jangan kata sunat je. Jangan. Tak nak buat sudah. Jangan kata Allah tak nak buat, aku sunat je. Jangan. Dia panggil duduk di bawah kita ini seolah-olah mengecilkan dia ataupun merendah-rendahkan dia. Gitu. Tak boleh. Jangan. Kalau kita tak nak buat benda yang sunat, jangan buat sudah. Kalau ditanya kenapa? Kenapa tak buat? Malas. Kenapa tak buat? Malas. Kenapa tak buat? Dos sunat. Jangan. Jangan. Maka di sini sebab yang kedua, apabila seseorang itu memandang kecil, memandang remeh, memandang tak ada nilai, memandang tak ada apa-apalah maksiat yang dia lakukan, wahtiqaruha, dan juga dia berbangga-bangga, dia berbangga-bangga dengan maksiat tu. Berbangga-bangga, tengok aku buat maksiat. Tengok. Maka tuan-tuan dan puan, jangan. Jangan. Kerana apa? Kerana takut-takut dosa itu boleh bertukar menjadi dosa besar dengan sebab dua tadi tu. Kita ulang lagi sekali mana? Yang pertama, kerana kita melihat dia tu kecil ataupun kita menganggap dia tu kecil. Alah, dosa kecil je. Kemudian kita berbangga-banggakan bila kita melakukan maksiat, lalu kita bangga-banggakan, kita tunjuk-tunjukkan. Dan juga kita heboh-hebohkan. Sebab itu Nabi SAW melarang kita menunjuk-nunjukkan maksiat yang kita kerjakan. Jangan. Liqaulin Nabi SAW li Aisyah. Sebab apa tak boleh kita memandang kecil dan tak boleh kita berbangga-bangga dengan maksiat yang kita lakukan ini? Sebab apa? Kerana Nabi pernah berkata kepada isterinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kata apa? Ya Aisyatu, wahai Aisyah, iyyaki wal muhaqqaratil a'mal. Hendaklah kamu hindari oleh engkau ataupun ke atas engkau, wahai Aisyah, jauhkanlah daripada sikap muhaqqaratil a'mal, memandang-mandang kecil, memandang-mandang rendah, berbangga-bangga dengan amalan dosa yang kita buat. Jangan. Sebab apa? Fa innalaha minallahi taliban, kerana sesungguhnya baginya itu, bagi yang kita rasa remeh, rasa kecil itu, di sisi Allah Ta'ala itu akan dituntut. Kita akan dituntut. Tuan-tuan dan puan, kalau kita buka dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apabila amalan kita nanti ditimbang, bila amalan kita ditimbang, maka ketika itu amalan yang wajib kita lakukan sudah habis, tak cukup, tak sempurna, tak komplit, berkurangan.
ada kita kata kelemahan dan sebagainya, maka daripada mana dia akan ambil? Maka Allah Ta'ala meminta supaya malaikat mengambil daripada mana? Daripada pahala sunat yang dia buat. Hak pahala benda-benda sunat yang kita buat itu, dia akan menempel kekurangan yang ada pada amalan-amalan yang wajib yang kita buat. Jadi bila kita tahu dan kita faham, kita sayanglah nak tinggal benda-benda yang sunat tu, khususnya qabliyah dan ba'diyah. Maka saya menakalkan kata-kata Datuk Samsuri Pulau Pinang. Dia kata umur-umur kita ni, dia tuju kepada siapa? Orang yang ada dalam majlisnya itu lebih kepada orang-orang yang dah sudah peringkat tua dah. Maka dia kata umur-umur kita ni, maknanya umur kita tua ni lah. Bila kita ni tua, adab kata kita lah mati dulu. Walaupun di segi akalnya boleh jadi terbalik, tapi segi adabnya, orang tua lah mati dulu. Maka sebab itu dia kata tu, umur-umur kita ni, dan sepatutnya kita ni umur kita macam ni, dia kata jangan tinggal dah benda-benda yang sunat, lebih-lebih lagi qabliyah ba'diyah dalam solat-solat tertentu. Dan Nabi SAW sendiri, dia tidak tinggal 12 rakaat. Dia tak tinggal. Dan ada riwayat kata apa, bila Nabi ni tak sempat di atas sebab-sebab tertentu, Nabi qada. Contohnya sembahyang sunat subuh. Kita mari tu, time kita sedar awal tu awal lah. Tapi ada kalanya sekali dua kita ada juga tak tersedar lah. Kita mungkin tidur lambat, ataupun kita kurang sihat, ataupun kita makan ubat. Dengan sebab obat itu kita jadi macam lena-lena tidur gitu. Maka tengok-tengok sedar-sedar, mungkin 2, 3, 4, 5 minit lagi nak azan, ataupun orang baru azan, orang dah mula azan, maka kita pun bangun-bangun, ambil air sembahyang, gosok gigi semua. Mari-mari tak sempat nak sembahyang subuh, maka kita boleh qada sembahyang subuh tu. Bila? Selepas. Tetapi dia ada tetapi sikit. Sekiranya ada menimbulkan fitnah, maka lebih baik kita bagi tahu terlebih dahulu. Kita duduk situ, kita bagi tahu ke jiran kiri kanan, saya nak sembahyang qada sunat sebab tak dan tadi, supaya tidak menjadi fitnah. Apa orang ni tadi dah sembahyang pula. Takut jadi macam fitnah, menjadi kita kata buah mulut orang. Maka jangan, kita bagi tahu. Maka ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi qada sembahyang sunat pada masa-masa yang tertentu yang dia tidak sempat di atas sebab-sebab tertentu. Maka kita pun boleh buatlah tuan-tuan. Tuan pengarang kitab 125 sebab untuk mendapat keampunan dan kemaafan daripada Allah Ta'ala daripada dosa dan maksiat yang kita kerjakan itu, salah satu daripada jalan ada 125. Salah satu daripada 125 itu ialah dia kata apa? Dia kata siapa-siapa yang melazimi ataupun sembahyang sunat zuhur 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat selepas. Siapa yang melazimi, maka tuan-tuan bila kita dengar ni, kita azam sekarang. Bermula daripada esok, kalau kita tak tahu lagi, kita baru tahu malam ni, bermula daripada esok kita berazam, kita tak akan tinggal lagi sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 dan selepasnya 4. Maknanya dengan zuhur tu jadi 12. 4, 8, 12 rakaat kita sembahyang. Maka apa balasannya? Apa keuntungannya? Apa yang dijanji oleh Nabi? Api neraka lam yamassa, tidak akan disentuh akan jasadnya itu oleh api neraka. Tu kelebihan dia. Besar kau kecil, itulah besar.
Maka kalau kita kata besar, besar kena buat. Kena buat 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Kalau kita buat betul-betul 8 rakaat itu mengambil masa lebih kurang dalam 10 ke 12 minit. Tak lama pun. 10 ke 12 minit saja. Lepas tu esok pula. Tapi dia punya keuntungannya Allahu Akbar. Yang kita duduk minta tu, Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni minan nar. Wahai Tuhan, hindarkanlah, peliharakanlah, selamatkanlah aku ini daripada api neraka. Kita duduk minta kan? Maka salat itu kita minta dalam bentuk ucapan. Kita minta tu dalam bentuk ucapan. Satu lagi kita minta dalam bentuk perbuatan. Apa dia? Sembahyang tadi. Di samping perbuatan itu ada juga bacaan, Fatihah, surah apa semua tu. Maka kalau kita tak nak tubuh badan kita ini disentuh oleh api neraka, mengikut hadis Nabi ini, maka hendaklah kita kekalkan khususnya sembahyang 4 rakaat zuhur sebelum dan selepas 4 rakaat selepas. Sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Kemudian kalau kita nak masuk pula dalam syurga, kita nak masuk dalam syurga, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang ada di hadapan saya, begitu juga yang tengok dalam live kita pada malam ini, semua kita nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab di akhirat nanti dia ada 2 tu je. Kalau tidak syurga, neraka, 2 tu je. Maka kita tahu dah syurga itu tempat kenikmatan, neraka itu tempat keazaban ataupun sengsara. Maka dengan itu tuan-tuan, Nabi mengajar kita, sesiapa yang membaca ayatul kursi bila setiap kali selepas sembahyang fardu, fi kulli duburin, setiap kali selepas sembahyang fardu dia baca ayat kursi. Pendek je ayat kursi tu. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah siapa ke? Wala ya'udu hifzuhuma wa huwal. Habis sampai situ, itulah ayat kursi. Kalau nak comel lagi, kita sambung dengan lillah dan juga amanar rasul. Kalau nak, kalau tak nak tak apa, sebab bagi 2 itu ada pahala yang lain, ada kelebihan yang lain. Maka kita sambung lagi comel. Tapi kalau kita sibuk, kita lorak, kita nak cepat, memadai dengan ayat kursi jangan tinggal. Jangan tinggal ayat kursi. Apa dia punya kelebihannya? Di antara dia dengan syurga itu adalah mati. Kita dengan syurga mati. Maknanya terhindar, tertahan, tertegah kita daripada syurga itu kerana tak mati je. Mana bila mati masuk syurga. Gitu. Tapi mesti orang itu beramal dan membaca ayat kursi ini setiap kali dia sembahyang fardu. Kalau kita baca sekali dengan sembahyang sunat, elok tak? Lagi comel. Kita sembahyang ba'diyah, sudah tu kita baca ayat kursi, kemudian kita berdoa. Lagi comel. Kemudian siapa yang nak dosanya diampun oleh Allah, siapa yang nak dosanya diampun oleh Allah, maka hendaklah dia bertasbih, bertahlil dan bertahmid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Bila? Selepas daripada sembahyang fardu. Baik, kalau siapa dia buat, maka Nabi berjanji Allah Ta'ala akan ampunkan dosa orang yang berkata itu, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut. Maka ulama kita khilaf, dosa yang dimaksudkan di sini adakah dosa kecil ataupun dosa besar. Maka kebanyakan ulama bersepakat yang dimaksudkan dosa di sini adalah dosa kecil. Dosa kecil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak lama pun kita baca dah istighfar 3 kali, Allahumma ajirna, kemudian Allahumma antas salam, kemudian Fatihah kalau kita nak. Kalau kita tak nak, tak payah, terus ambil ayat kursi, lepas tu terus ambil amanar rasul, kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tutuplah dengan
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa habis. Setakat tu habis, cukup jadi 100 kali. Kita pun berdoa. Dan jangan lupa doa solat selepas daripada sembahyang fardu itu di antara doa yang mustajab di sisi Allah Taala. Sebab tu saya heran kadang-kadang di antara imam-imam kita, kenapa mereka meninggalkan doa. Begitu juga dengan ayat kursi, begitu juga dengan subhanallah tadi tu. Kenapa meninggal? Sedangkan itu adalah pahala besar yang dijanjikan oleh baginda Nabi. Tu. Allahu akbar. Gitulah tuan-tuan. Bagi yang tak tahu, baru tahu malam ini, kita berazam. Zuhur esok kita nak buat 4 rakaat. Bila kita nak buat 4 rakaat, jangan mari lambat. Tak dan lah mari lambat. Makna zuhur sekarang ni pukul 1.14 lah. 1.14 zuhur. Makna pukul 1 tu kita mandi dah. Kita mandi dah. 1.5 minit siap. 1.10 kita sudah pakai. 1.11 minit kita bertolak dah mari ke sini. Atau kalau nak cantik lagi, mari awal-awal sebelum orang azan. Itu lagi comel. Lagi comel. Kita semayang. Habis tu kali kita mari, orang dah azan, nak semayang sunat tahiyatul masjid lagi. Nak semayang ni lagi 4 rakaat, jadi 6 rakaat. Tuan-tuan dan puan, bila kita sembahyang sunat qabliyah itu, dia masuk sekali dah dengan tahiyatul masjid. Kalau nak comel, kita selit sekali sembahyang qabliyah dan tahiyatul masjid. Kalau tak niat pun, ulama kita kata masuk dah dalam tu. Okey dah. Maka kita buat 4 rakaat je lah. Tu. Kita berazam dulu tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga dengan ulama-ulama kita. Dia kata, di antara sembahyang 5 fardu, 5 waktu ni, manakah yang nombor 1? Jangan pilih pula lagi. Tahu nombor 1 pakai sembahyang hak tu. Janganlah. Ulama kita membahas supaya kita ini tahu tertib dan juga kelebihan. Maka dia kata sembahyang yang 5 fardu itu yang afdal nombor 1 sekali sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Sebab itu ganjaran orang yang sembahyang sunat sebelum subuh itu pun 2 rakaat lebih daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bayangkan, itu baru sembahyang sunat, apalagi sembahyang subuh. Dan ada lagi hadis-hadis yang lain yang menyokong, yang menguatkan bahawa sembahyang subuh ini juga di antara sembahyang yang paling susah, paling berat, paling payah bagi orang-orang yang munafikin. Kemudian sembahyang apa yang kedua? Yang kedua sembahyang apa? Sembahyang yang kedua. Setengah kata sembahyang asar. Sembahyang asar. Ulama kita kata hafizu ala salawati was salatil wusta. Hendaklah kamu jaga, peliharalah sembahyang-sembahyang 5 waktu itu. Kemudian Tuhan Allah Taala ulang lagi sekali was salatil wusta, dan sembahyang wusta. Maka ulama kita membahaskan mana sembahyang yang wusta itu. Maka setengah ulama kita kata sembahyang asar. Sembahyang asar. Kemudian yang ketiga sembahyang zuhur dulu ke ataupun isyak dulu. Antara dua itulah. Kemudian yang last sekali sembahyang maghrib. Maghrib nombor 5. Tapi kalau begitu, kita tak payahlah sembahyang maghrib, sebab dia sembahyang yang paling rendah sekali dah. Kita bagi tahu ini turutan supaya kita tahu kelebihan. Jangan kita tinggal walaupun maghrib, walaupun kita kata sikit pun tak boleh. Itu asas. Kerana dianya sembahyang yang wajib, sembahyang yang diperdukan, yang wajib kita laksanakan individu, tak boleh dilaksanakan oleh orang lain. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, dan mengenai dengan solat ini banyak lagi lah ulama-ulama kita membahaskan, dan juga mentarbiah akhlak dan mendidik jiwa seseorang itu bermula daripada solat juga. Solat besar tuan-tuan.
Sebab tu kita belajar ilmu fiqh. Kemuncaknya nak pergi ke mana? Nak pergi ke semayang. Tak, belajar ilmu fiqh tak? Ni najis, ni tak najis. Untuk apa? Untuk apa nak tahu ni najis tak najis? Pakaian najis tak najis untuk apa? Nak solat Kita ni bila boleh semayang, kita bila tak boleh semayang. Sebab apa? Bahas dalam ilmu fiqh. Sebab berkaitan dengan solat sebab tu dia kata solat ini di antara amalan yang nombor 1. Kemudian Nabi pun sebut kan, amalan kita yang mula-mula dikira di akhirat nanti pun adalah sembahyang. Kiranya sembahyang itu senang dan mudah, maka hak lepas daripada tu, amalan-amalan lain lepas daripada itu lagi mudah. Tapi kalau sembahyang kita ni tersangkut-sangkut, payah, susah, hak lain tu lebih payah, lebih susah lagi. Haji kita, umrah kita, sedekah kita tu payah lagi. Tu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dihormati dikasih sekalian, jagalah solat kita. Jangan kita seorang jaga. Ahli keluarga kita, anak-anak cucu kita jaga sekali. Kerana mereka itu juga di bawah jagaan dan peliharaan kita. Yang ketiga, al-farahu bis-saghirati wal-ihtiqaru laha. Yang ketiga, dosa kecil boleh menjadi besar apabila seseorang itu suka melakukan ataupun gemar melakukannya, kemudian berbangga dengan kata-kata ataupun dengan gambar ataupun dengan apa sekalipun yang menunjukkan kepada kita ni bangga. Oh, jangan tuan-tuan. Zaman kita ni kan banyak tu. Dalam TikTok tuan-tuan buka dalam TikTok tu macam-macam kita tengok orang yang berbangga dengan dosa dia buat. Jangan takut-takut dosa yang kecil, asalnya dosa yang kita buat itu kecil, tetapi ditukar menjadi besar. Sebab apa? Kerana kita terlalu gembira, tidak rasa rusing, tidak rasa takut, tidak rasa gundah, tidak rasa takut bila kita melakukan dosa. Sebab itu kata ulama kita, dia kata la tanzur ila siratil maksiyati, jangan kamu tengok kepada kecilnya dosa yang kamu buat. Alah dosa kecil ya. Dia kata apa? Jangan kamu tengok kepada kecilnya dosa yang kamu buat. Kita buat tu memang dosa kecil, tapi jangan kamu tengok dosa kecilnya tu. Habis tu nak tengok kepada mana? Walakin inzur, tetapi tetapi tengoklah ila man asaitah, kepada siapa yang kamu durhakakan itu. Saya ulang lagi sekali, jangan kamu tengok kepada kecilnya dosa yang kamu buat. Jangan. Habis tu hendaklah kamu tengok kepada siapa yang kamu lakukan dosa tersebut. Kepada siapa? Allah lah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pengajian kita, Allah Ta'ala ini tak ada orang yang lebih rahman, lebih rahim, lebih kesian belah, lebih sayang, lebih cinta, lebih kasih daripada Allah Ta'ala. Ibu bapa ya, selepas daripada Allah Ta'ala dah. Tu Allah Ta'ala. Sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tazkirahnya, dia kata, Allah Ta'ala sebut, aku ini malu nak mengazabkan seseorang daripada hambaku itu yang ada ubang padanya ataupun tua. Allah Ta'ala malu. Tu kelebihan apa? Kelebihan ubang. Maka dalam kitab yang sama juga, dia kata setiap satu uban itu Allah Ta'ala berikan satu kebajikan. Dan ulama fiqh kita, dia kata hukum cabut uban itu adalah berdosa. Dosa dengan tidak ada sebab. Lebih-lebih lagi kalau sebab nak muda. Cabut sebab apa? Sebab nak nampak muda, tak boleh. Kemudian bubuh ubat nak bagi nampak hitam supaya tidak nampak kita tua, nampak muda. Macam mana? Tu hukumnya tengok. Fihi nazar.
ada pembahasan ulama. Maka Baba Ismail sepanjang hafizahullah, dia kata harus orang yang tua yang beruban itu mewarnakan warna rambutnya itu daripada putih kepada hitam bila semasa dia berada di medan peperangan. Harus dibenarkan. Sebab apa? Supaya nak bagi tahu kepada pihak musuh bahawanya musuh kita itu tak ada orang yang tua, semuanya muda belaka, rambut hitam-hitam belaka. Diharuskan. Hak lain pada tu kena tengok. Kena tengok. Sekiranya kalau kerana tadi itulah, kerana nak hilang tak sewi nampak kita tua, tak boleh. Tak boleh. Ada setengah ulama kita mentafsirkan ayat. Dia kata waja'akumun nadhir. Dalam ayat Allah Ta'ala sebut waja'akumun nadhir, dan telah datang akan kamu itu oleh peringatan. An-nadhir, peringatan. Maka ada setengah ulama menterjemahkan perkataan an-nadhir itu adalah uban. Ada setengah ulama menterjemahkan perkataan an-nadhir itu diterjemahkan dengan makna uban. Sebab apa? Sebab bila kita sini sudah beruban, seolah-olah kita sudah mendapat signal, sudah kita mendapat peringatan daripada Allah bahawa kamu tu sudah tua. Bila sudah tua, kena berubahlah perangai kita. Sebab kita dah tua dah, berubahlah. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati dikasihi sekalian, ini pembahasan yang panjang oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitabnya At-Tazkirah. Bahasa panjang, dia bahas panjang lebar mengenai dengan bab uban ini. Boleh tak boleh macam mana, tu kita tengok dekat situlah. Saya hanya ambil sekadar yang saya ingat dan yang saya baca, itulah lebih kurang. Allahu Akbar. Dia mencerita ada seorang raja, dia meninggal tahtanya itu kerana dia melihat di kepalanya ada uban. Dia melihat ada kepalanya uban. Allah Ta'ala campurkan dalam hatinya itu taufik dan hidayah, menyebabkan dia menyesal. Allah, aku dah tua dah, dia kata. Belajar tak banyak lagi. Duk ni kesalahan dengan orang banyak gitu gini. Akhir sekali dia tinggal tahta dia pergi belajar. Dan akhir penghujung umur dia menjadi seorang yang alim juga. Walaupun dia mengaji, kita kata dalam masa umur dia sudah lanjut, yang sudah tua. Tu tuan-tuan. Dan banyaklah ada 2-3 kisah yang dibawa oleh Imam Al-Qurtubi. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab itulah. Tu. Kemudian mana lagi? Jangan kita suka, lebih-lebih lagi berbangga dengan dosa kecil yang kita buat itu, sehingga kita menceritakan kepada orang. Sebab tu dalam agama kita, bila kita buat dosa, jangan cerita kat orang. Hak molek, jangan cerita kat orang. Sebab apa? Bila kita cerita kat orang, kalau kita bertaubat pun, dia jadi macam ada masalah. Kita dah tua, dah berubah. Lalu kita berubahlah diri kita, mari ke masjid apa semua. Baik, orang yang kenal kita waktu kita muda dulu, dia kata apa? Alah, berlakon lah tu. Aku kenal lah daripada muda sampai tua dia tu. Macam mana perangai dia. Sekali ngaku je dulu mana-mana pun. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita cerita kepada orang maksiat yang kita buat, dosa yang kita lakukan, jangan kita cerita kepada orang. Jangan cerita, sebab payah nanti. Mana-mana dosa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, aku sanggup ampun dosa dia, asalkan dia minta ampun je dengan aku. Dia menyesal, dia tak buat dah, dia tak kembali dah, dan dia cuba untuk melakukan kebaikan hak aku suruh, maka Allah Ta'ala sedia mengampun dosa dia. Tetapi ada dosa yang berkaitan dengan anak Adam, ini masalah. Macam kita ambil barang orang,
Barang tu tak kisahlah bentuk duit ke, bentuk makanan ke, minuman ke, buah-buahan ke. Nah, barang orang, hak orang kita ambil. Maka ulama-ulama fiqh kita daripada 3 syarat taubat itu sudah bertukar menjadi 4 syarat bertaubat. Mana ditambah satu lagi, hendaklah dia selesai, ataupun dia minta halal, ataupun dia minta maaf, ataupun dia minta ganti daripada hak-hak anak Adam yang dia ambil. Mana-mana barang yang dia ambil daripada hak anak Adam itu, maka hendak dia selesai. Kalau sampai di sana, Allah Ta'ala tidak maaf selagi mana Tuhan dia tidak maaf. Tuhan dia kata apa okey, Allah Ta'ala pun okey. Sebab itu hak dia. Adapun hak Allah Ta'ala tak apa, letak pada kehendak Allah Ta'ala. Mana hak Allah? Kita tinggal solat, kita tinggal puasa, kita tinggal zakat. Apa dia lagi? Haji. Itu hak Allah Ta'ala. Dan dia boleh maaf kalau dia nak, dengan beberapa syarat. Itu pasal hak dia. Tetapi kalau hak orang lain, hak anak Adam, manusia seperti kita ini, melibatkan dengan barang ataupun kita makanan, minuman, hak orang, itu payah. Dia kena pergi minta halal dengan Tuhan dia dulu. Tak halal dulu. Sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi juga dalam kitab yang sama, At-Tazkirah, dia meletakkan syarat taubat itu ada 7 ataupun 9. Biasa kita jumpa dalam kitab fiqh yang disebut oleh ustaz-ustaz kita dah. Syarat taubat ada 3 ya. Betul tak? Ada 3 ya. Tetapi bila bersangkutan dengan hak anak Adam, hak manusia, maka ulama kita menambah satu lagi. Jadi 4. Kalau hak Allah 3, bersangkut dengan hak manusia jadi 4. Tapi Imam Al-Qurtubi dia kata tak, ada 7 ataupun 9 syarat dia daripada Imam Al-Qurtubi. Mana ditambahnya? Termasuk cara kita bercakap kena berubah, cara kita bergaul dengan orang, cara kita amalan harian kita. Kalau dulu kita suka pergi melepok di kedai-kedai, buang masa di situ dengan main haji apa semua dah, ataupun bersembang semua tu, kena ubah. Pergi situ. Itu dia letak syarat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tengok di situ. Dan yang keempat, yang terakhir, iza fa'ala dzamba thumma jahara bihi. Apabila seseorang itu melakukan dosa, kemudian dia berterang-terang dengan dosanya. Maknanya dia laku dosa, dia buat dosa, lepas tu cerita kat orang habis. Itu dia panggil jahara. Asalnya orang tak tahu. Orang tak tahu. Tetapi kita membuka. Maka kata tuan pengarang kitab kita ini, takut-takut Allah Ta'ala akan tukar daripada dosa kecil itu menjadi dosa besar. Sebab apa? Kerana li'annal mujahira ghaira mu'afi. Kerana orang yang suka menunjuk-nunjuk benda orang tak tahu, dia cerita-cerita, tunjuk-tunjuk, maka sesungguhnya orang yang suka menunjuk-nunjuk, orang yang suka bercerita-cerita kepada orang ini, dikatakan dengan ghairu mu'afi, orang ini tidak dimaafkan. Maka tuan-tuan dan puan, kalau kita ada buat silap, buat salah, kerana kita manusia tak boleh lari daripada buat silap dan salah, buat dosa dan maksiat, maka jangan kita dedahkan kepada orang. Jangan dedah kepada orang. Takut apa? Takut ni. Takut menjadi sebab yang keempat, apabila kita cerita kepada orang, lebih-lebih lagi kita bangga, cerita dalam keadaan kita bangga dengan dosa yang kita buat, takut-takut Allah Ta'ala tukarkan kita daripada dosa itu, dosa kecil, menjadi dosa besar. Bila menjadi dosa besar, maka dia berhajat kepada taubat. Tak lagi dah. Dia kena pergi kot tu dah. Dosa kecil tak apa,
Dengan kita ambil air semayang, Nabi sebut akan gugur dosa kita. Dengan kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita dosa kita diampun. Dengan kita duduk berselawat, dengan kita baca Quran, dengan kita menderma, dengan kita berwakaf, dengan kita bersedekah, dengan kita belanja kawan-kawan makan, dengan kita buat makan, panggil kawan-kawan mari makan di rumah, ataupun kita ada kebun, kita panggil kawan mari makan di kebun, ataupun kita ambil daripada kebun pergi bagi kepada kawan-kawan, ataupun kita ada kolam ikan, kita takak dan beri kepada jiran-jiran. Itu semuanya itu adalah benda-benda yang boleh menjadikan sebab untuk dosa kecil kita itu dimaafkan. Dan juga dengan kita membantu orang, mengangkat barang-barang orang, nak menolong orang, ataupun benda-benda dan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemaafan dan juga pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, selesailah kita pada bab bahagian dosa. Dan insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang nanti. Organ yang berkekalan dalam mengerjakan ibadat ataupun kebajikan diberikan kepadanya lima kelebihan. Maka kita kena ingat organ yang kekal dalam kejahatan dan maksiat juga Allah Ta'ala akan berikan kepadanya 5 perkara. Apa 5 perkara itu nanti kita akan tengok dalam pengajian yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik pastinya daripada Allah Ta'ala, yang tidak betul daripada kelemahan kejahilan, terkasar bahasa, tersilap budi bicara, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Al insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' nafsin la tashma' nabatan la yusma' wa na'udzubika ya rabbana min ha'ulal arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.